Ada sebuah keluarga tinggal dekat sebuah ladang terpencil, jauh dari orang. Hidup diorang nampak tenang macam biasa. Tapi lepas satu demi satu benda pelik mula berlaku, semuanya berubah. 6 orang dalam rumah tu akhirnya ditemui mati. Bukan sebab rompakan, bukan juga sebab dendam yang jelas. Dan yang paling seram, ada kemungkinan besar pembunuh tu tinggal dalam rumah tu selama beberapa hari. Bersama mayat-mayat tu macam tak ada apa yang berlaku. Hai guys, kita kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Cerita kali ni kita bawa jauh sikit, bukan dekat tempat moden atau kawasan bandar, tapi dekat satu kawasan sunyi dekat Jerman. Tahun tu 1922, dah lebih 100 tahun pun berlalu, tapi kes ni orang masih tak boleh lupa. Sebab makin lama orang dengar, makin banyak benda pelik muncul. Nama tempat tu pula Hinterkaifeck. Bunyi dia pun dah pelik kan? Sebuah ladang yang betul-betul terpencil jauh dari jiran, jauh dari jalan utama dan tak ada siapa lalu lalang pun dekat situ. Dekat ladang ni tinggal satu keluarga kecil, tapi entah macam mana satu malam tu 6 orang daripada keluarga tu mati. Cara diorang mati pun bukan biasa-biasa. Bukan kena rompak, bukan juga sebab gaduh dengan orang kampung, tapi cara pembunuhan dia buat orang terus rasa seram sejuk. Sampai sekarang tak ada siapa tahu siapa pembunuhnya, apa motif sebenar atau macam mana semua tu boleh berlaku dekat tempat yang sunyi macam tu. Hinterkaifeck ni nama satu kawasan ladang lama yang terletak jauh dari bandar dekat Bavaria, Jerman. Macam Kim cakap tadilah, tempat tu sunyi, memang tak ada siapa-siapa lalu lalang. Dekat situ pula ada sebuah rumah kayu usang dengan kandang dan beberapa bangunan kecil yang jadi tempat keluarga ni berteduh dan cari rezeki. Masa kejadian tu ada 6 orang yang tinggal dekat ladang tu. Jadi antara diorang adalah Andreas Gruber, 63 tahun, dia ketua keluarga, garang, keras kepala dan memang tak ramai suka dengan dia. Lepas tu isteri dia pula, Gazela Gruber, 72 tahun, dia tak banyak cakap, lebih banyak duduk rumah dan bantu jaga ladang. Anak perempuan diorang, Victoria Gabriel, pun tinggal sekali. Dia janda, ada 2 orang anak. Salah seorang anak dia ialah Gazela Gabriel, umur baru 7 tahun. Lagi seorang ialah Joseph, baru 2 tahun. Dan yang terakhir ialah Maria Bongornet, pembantu rumah yang baru je mula kerja, baru je datang hari tu juga pada hari pembunuhan tu berlaku. Beberapa hari sebelum kejadian ngeri tu jadi, Andreas dah mula rasa ada benda tak kena. Dia ada cerita dekat jiran-jiran yang dia perasan macam-macam benda pelik berlaku dekat ladang tu. Mula-mula dia nampak ada jejak kaki dalam salji. Jejak tu datang dari arah hutan dan menuju terus ke rumah. Tapi yang buat dia pelik, jejak tu cuma masuk, tak ada langsung kesan jejak keluar balik. Macam ada orang yang masuk tapi tak pernah keluar. Lepas tu waktu malam pula, dia selalu dengar bunyi tapak kaki atas loteng. Bila dia naik dan periksa, tak ada sesiapa pun dekat atas tu. Kosong, tapi bunyi tu tetap ada. Ada satu hari tu, kunci rumah pula yang hilang entah ke mana. Dia cari merata, tak jumpa-jumpa. Lepas tu, ada pula surat sampai dekat rumah dia, tapi dari alamat yang dia langsung tak kenal. Semua benda ni buat Andreas mula rasa tak sedap hati. Dia ada cerita dekat orang kampung, tapi dia tak buat laporan polis. Mungkin dia anggap benda tu tak serius. Atau mungkin dia fikir dia boleh jaga keluarga dia sendiri. Tapi siapa sangka, semua tu sebenarnya petanda awal kepada satu tragedi yang sangat mengerikan. Pada malam 31 Mac 1922, pembunuhan tu berlaku. Tapi yang peliknya, tak ada siapa dengar bunyi jeritan, tak ada bunyi pergelutan dan tak ada tanda-tanda macam ada kekecohan langsung malam tu. Semuanya senyap. Lepas beberapa hari, jiran-jiran mula rasa pelik. Victoria langsung tak muncul dekat gereja padahal dia selalu datang. Anak dia pula tak datang sekolah. Rumah pun nampak sunyi semacam tak ada kelibat sesiapa pun. Bila jiran pergi ke ladang untuk tengok apa yang jadi, barulah semua orang terkejut. Dalam kandang ada 4 mayat ditimbus dengan jerami. Andreas, Gazela, Victoria dan cucu dia iaitu Gazela. Semua ditemui dalam keadaan mengerikan, terbaring macam baru ditinggalkan. Bila masuk ke dalam rumah pula, diorang jumpa 2 lagi mangsa iaitu Joseph dan Maria, pembantu rumah yang baru bermula kerja hari tu. Kedua-duanya dibunuh atas katil. Jadi semua mangsa dipercayai mati sebab dihentak dengan objek tumpul dan berat. Kesan pada kepala mereka menunjukkan hentakan kuat dan polis sharp, senjata yang digunakan mungkin cangkul atau sesuatu yang seumpama dengannya. Bila polis cuba susun semula apa yang berlaku, makin banyak benda pelik mula timbul. Tapi yang paling pelik tu bukan setakat cara diorang mati. Bila polis siasat lebih dalam, diorang mula sedar ada benda yang tak masuk akal. Berdasarkan apa yang diorang jumpa, ada kemungkinan besar seseorang tu tinggal dalam rumah tu selepas pembunuhan tu berlaku.
Korang bayangkan, semua mangsa dah mati tapi haiwan dekat ladang masih diberi makan, lembu masih ada kesan dibersihkan, kandang dibuka dan ditutup seperti biasa. Dekat dapur pula ada tanda-tanda makanan hilang, makanan macam baru dimasak. Dan yang paling jelas, beberapa orang saksi nampak asap keluar dari cerobong dapur walaupun ahli keluarga tu dah lama mati. Semua benda ni menunjukkan satu benda, pembunuh tu bukan saja bunuh satu keluarga tapi dia tinggal dalam rumah tu selama beberapa hari. Hidup macam biasa dan mayat-mayat tu masih ada dalam rumah tu. Macam tak ada apa berlaku, macam rumah tu memang dia yang punya. Sampai ke hari ni, tak ada siapa yang betul-betul tahu siapa yang bunuh satu keluarga ni. Polis siasat beratus orang tapi semua jalan buntu. Yang tinggal cuma teori demi teori. Antara teori yang paling popular, orang tempatan sendiri yang berdendam. Mungkin ada rahsia besar yang disimpan antara Victoria dengan orang kampung. Ada juga yang bisik-bisik kata hubungan Victoria dengan bapa dia sendiri bukan sekadar hubungan biasa, tapi semua tu hanya cakap-cakap tanpa bukti kukuh. Teori kedua pula, bapa kepada Joseph, budak kecil berumur 2 tahun ni memang penuh tanda tanya. Sampai sekarang, tak ada sesiapa pun tahu ayah kandung Joseph yang sebenar. Ada yang kata mungkin seseorang marah atau berdendam sebab perkara berkaitan Joseph dan sebab tu satu keluarga ni jadi mangsa. Dan ada juga satu teori yang lebih menyeramkan. Ada yang percaya pembunuh tu sebenarnya sudah lama tinggal dekat dalam rumah tu, bersembunyi dekat loteng. Teori ni keluar sebab sebelum pembunuhan tu berlaku, Andres sendiri dah pernah dengar bunyi tapak kaki dalam loteng. Tapi bila dia periksa, tak jumpa sesiapa. Mungkin masa tu, pembunuh tu dah pun ada dalam rumah, cuma tunggu masa je nak serang. Tapi walaupun dah lebih 100 tahun berlalu, semua tu masih kekal sebagai teka-teki. Nama pembunuh tu tak pernah didedarkan, motif tak pernah jelas dan kisah tragis keluarga Hinterkaifeck terus jadi salah satu misteri pembunuhan paling menakutkan dalam sejarah Jerman. Walaupun polis dah soal siasat ratusan orang, macam-macam nama keluar, ada saksi, ada beberapa clue yang muncul, tapi semuanya tak cukup kuat. Dari mula sampai habis, tak ada satu pun suspek yang betul-betul boleh dikaitkan. Dan akhirnya siasatan jadi senyap macam tu je. Setahun lepas kejadian, rumah ladang Hinterkaifeck dirobohkan. Tapak rumah tu dibiarkan kosong, macam tempat tu pun tak sanggup lagi simpan kenangan apa yang berlaku dekat situ. Tapi sebelum rumah tu diruntuhkan, tengkorak mangsa dihantar untuk ujian forensik. Harapan masa tu mungkin teknologi boleh bantu bongkar sesuatu. Tapi malangnya, tengkorak-tengkorak tu hilang semasa Perang Dunia Kedua. Sampai sekarang tak pernah dijumpai semula. Dan kerana tu jugalah, ahli keluarga ni tak pernah dapat dikebumikan dengan sempurna. Tak ada pusara lengkap, tak ada penutup yang betul-betul layak untuk kisah tragis diorang. Sampai ke hari ni, kes Hinterkaifeck ni kekal jadi antara kes pembunuhan paling misteri dan menyeramkan dalam sejarah Eropah. Bukan saja sebab cara pembunuh tu kejam, tapi sebab betapa senyap dan liciknya pembunuh tu lesap dari dunia macam tak pernah wujud. Kita pun dah sampai ke hujung video. Kalau korang suka story macam ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel ni. Banyak lagi misteri yang tengah tunggu masa nak dibongkar. Okey lah guys, jumpa lagi dengan kes seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.